Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Tuan Imam Bilal dan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat alam ini. Kita diberikan umur lagi pada hari ini. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberikan kekuatan untuk kita menunaikan solat subuh. Dan kita tambahkan kesyukuran kita kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka yang menggunakan kekuatan yang diberikan untuk hadir ke surau. Berapa ramai tuan-tuan mereka yang diberikan kehidupan pada hari ini, diberikan kekuatan, tetapi tidak sampai di surau untuk menunaikan solat jamaah. Jadi alhamdulillah. Dan lebih-lebih lagi kita diberikan lagi ruang, masa untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Itu di antara perkara-perkara tuan-tuan yang sangat-sangat kita kena syukurkan. Kerana inilah kita sebagai satu peluang kita menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan bekalan kita. Tuan-tuan yang bersekalian, pada hari akhirat nanti apa sahaja yang ada di alam ini, di dalam dunia ini, belum tentu dapat memberikan kebahagiaan kita kecuali pahala yang kita kumpulkan, ibadah yang kita kumpulkan. Tuan-tuan yang sekalian, kita sambung kuliah kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan beberapa adab-adab yang Imam Al-Ghazali mencadangkan untuk kita lakukan selepas daripada terbitnya matahari. Di antaranya yang kita telah bincangkan ada 4 perkara yang perlu kita laksanakan selepasnya terbit matahari sehingga gelincir matahari, sehingga masuk waktu zuhur. Di antaranya yang pertama, dalam pertemuan yang lepas kita dah bincangkan supaya kita sentiasa menuntut ilmu. Dalam maknanya dalam setiap hari itu selepasnya gelincir matahari, selepas terbitnya matahari, perlu ada satu masa ataupun satu ketika kita hadir ataupun kita menambahkan ilmu kita. Dan kita telah bincangkan di antara ilmu yang afdal, yang sangat-sangat diperlukan, iaitu ilmu yang memberi manfaat. Di antara ilmu yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang menambahkan kita rasa takut dengan Allah. Itu ilmu yang memberi manfaat. Di antaranya ilmu yang memberi manfaat itu iaitu ilmu yang kita dapat mengenal dan mengesan kekurangan diri. Itu ilmu yang bermanfaat. Maknanya bila kita belajar, semakin kita nampak kekurangan diri kita, bukan nampak kekurangan orang.
banyak ilmu yang kita belajar ni kita nampak kekurangan orang. Tapi Imam Al-Ghazali menyatakan ilmu yang memberi manfaat itu iaitu ilmu yang bila mana kita belajar kita nampak kekurangan diri. Sebab yang nak membentuk diri kita ni ilmu kita. Sebab itu biasanya orang yang ada ilmu, insya-Allah dia dapat melihat kekurangan diri, dia akan memperkemaskan lagi. Kita nampak kekurangan diri kita dari segi ibadah kita. Dalam masa yang sama, bila mana kita nampak kekurangan diri kita ni, kita usahakan untuk memperbaiki diri. Dalam masa yang sama kita mengajak orang lain berdakwah. Itu pun dalam konsep berdakwah, bukannya menghukum. Berdakwah. Maknanya dakwah ni jangan kita melihat kekurangan orang itu untuk menjadikan kita ni menghukum. Kau ni ahli neraka ni sebab kau tak sembahyang. Nampak orang tak sembahyang, kita hukum ahli neraka. Tetapi kita nak mengajar orang. Maknanya kita nampak orang tu tak sembahyang. Kita ni orang yang sembahyang, macam mana kita nak jadikan orang tu sembahyang macam kita? Konsep. Kemudian yang kedua, kita juga telah bincangkan berhubung dengan di antara terbitnya matahari itu, iaitu untuk menambahkan ibadah, terutamanya membaca Al-Quran. Kita dah bincangkan dulu. Kita orang awam ni sekurang-kurangnya satu hari 2 muka surat. 2 muka surat itu insya-Allah setahun khatam sekali. Kalau nak banding macam Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tiap-tiap hari khatam, bukan sekali. Ada orang pelik, Ustaz macam mana Ustaz? Sungguh Imam Syafi'i khatam satu hari 10 kali, 3-4 kali. Dia ingat Imam Syafi'i itu macam Wak Syafi'i. Wak Syafi'i itu okey tak? Bukan Wak Syafi'i sini, Wak Syafi'i tahu. Imam Syafi'i ini Al-Quran di bibir, orang kata. Bukan kat bibir, nak hafal. Sampai-sampai buat kerja. Tengok tak YouTube? Budak 5 tahun. Sambil kacau-kacau sambal bapak itu baca surah Maryam, tuan-tuan. Bukan surah Ikhlas. Imam Syafi'i lagi lah 10 tahun, umur 10 tahun dah jadi qadhi. Maknanya kita kena baca Al-Quran, kena ada wirid harian. Mesti ada. Paling tidak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan yang lepas sembahyang. Yang lepas sembahyang tu memang kena ada lah. Ini tambahan 100. Satu hari pagi 100, petang 100. Itu 10 tahun selepas balik. Yang 100 kali itu 10 tahun selepas balik. Balik umur 15 sampai umur 25. Yang sekarang kita ni umurnya 55, 65 ni takkan masih 100 lagi. Sepatutnya dah 1000. Baru nama ada peningkatan. 10 tahun yang pertama selepas balik 100 pagi, 100 petang. 10 tahun yang berikutnya 1000 pagi, 1000 petang. 10 tahun berikutnya 10.000 pagi, 10.000 petang. Kan dah masuk dalam kop persatuan orang-orang pencet. Lagi lah 100.000 sepatutnya. Pagi-pagi tak kerja panskat. Orang lain pagi-pagi masih kerja panskat lagi. Assalamualaikum lebih kurang ikut Pak Imam. Subhanallah 3 je, lepas tu dia pergi nak kerja panskat. Yang tak kerja panskat ni 100.000 lah. Kan? Kerja nak cepat balik buat apa? Nak hantar cucu. Cucu ada bapaknya. Kita ni kadang cari pasal. Kita ni kadang cari pasal. Waktu dulu panskat, kerja panskat, besok kalau dah pencen, bolehlah nak zikir panjang-panjang, boleh. Bila dah tak kerja panskat, dah pencen dah, cari pasal. Anak dia hantar tak? Dia tanya bapak dia. Bapak dia bila kata ada yang offer,
Tak sempat lah abah, tak sempat lah ayah. Ayah boleh hantar, tak ada masalah. Cucu pula, hantar cucu pula. Tak payah, cucu suruh bapak dia handle sendirilah, pandai-pandai dia. Dulu kita kan, apa nama, macam ayah saya dulu, pendapatan satu hari RM10. Orang kampung. Tapi RM10 ikan tak payah beli, sayur tak payah beli, itu dulu kan. Maknanya ceritanya, yang ayah-ayah ni dulu gaji tak banyak pun boleh settle. Yang sekarang anaknya gaji banyak, takkan tak boleh settle. Tanya anak gaji berapa. Kalau dia kata ada lah, itu maknanya banyak tu. Pernah tanya tak gaji anak? Bukan apa, busybody tak ada, dah anak kita kan. Gaji berapa bangun? Ada daya sikit-sikit, aku RM10,000 maknanya. Tapi kalau dia kata ada apa bang, gaji bang, bulan lepas dapatlah RM1,000, aku yang betul lah RM1,000. Maknanya dia ikhlas lah tu. Tapi kalau ada lah RM10,000 tu, RM10,000 settle lah, tak ada masalah. Tak payahlah kita kacau. Kalau nak kacau nanti, settle kita punya dulu, wirid kita settlekan, lepas tu ni nanti. Yang ketiga, iaitu membuat kerja-kerja kebajikan. Tu nak tolong anak, nak tolong cucu, maksud tu. Ada di antara maknanya, lepas terbit matahari ada belajar, ada amal pribadi kita, amal-amal sendiri punya. Kita biasa sibuk hal orang, hal sendiri tak berkisah dalam bab ibadat. Tapi dalam bab-bab lain tak ada masalah. Kemudian yang keempat itu membuat menunaikan hajat-hajat sendiri dan mencari nafkah. Sudah ada, mana kita kena ada pendapatan sendiri. Jangan kita ni kerjanya nak menompang. Di bandar, di pekan mungkin saya tak pasti, tapi di kampung kami dah ada penyakit dah. Penyakit tak nak kerja. Lebih-lebih lagi bila dia tahu duit zakat banyak. Orang kaya yang kat pekan, yang kat bandar bayar zakat banyak. Orang kampung rasa seronok dah sekarang. Yang susah siapa dia? Ketua Amil. Macam saya, Ketua Amil pening kepala. Minta zakat, pegawai zakat turun, siasat nak bagi ke tidak. Pegawai zakat pun pening, telefon, ustaz ni nak bagi tak? Kenapa kat rumah dia batang joran dia ada 32 batang ustaz? Batang joran 32. Kalau orang dah gila mancing ni, takkan dia nak guna joran yang harga RM20? Tak ada, tak 200. Tapi nak minta zakat. Kalau dah 32 batang joran, takkan sebulan sekali mancing. Itu mancing sehari 2 kali sehari. Tak kerja tuan-tuan. Seronok tak itu. Bila tak dapat zakat, itu yang Ketua Amil nak pergi kedai pun susah. Tak berani naik motor. Naik motor kena tahan. Kenapa saya tak dapat? Banyak kes. Suami tak nak kerja, isteri yang kerja. Dapat duit zakat nama suami, isteri tak tahu yang suami dapat zakat. Dapat juga besar. Yalah dapat hari tu, mana ada Ustaz? Tak pernah cakap pun. Patutlah handset dah tukar. Itu di antara. Kita sambung pada pagi ini tuan-tuan. Bagi Imam Al-Ghazali menyatakan 4 perkara yang dibincangkan yang lepas. Maka 4 perkara inilah segala darjat di dalam agamamu. Kalau kita dapat menunaikan 4 perkara ini, insya-Allah darjat kita di sisi agama, maknanya lebih hampir kepada Allah. Ukuran darjat kita di sisi agama, setakat mana hubungan kita dengan Allah. Semakin hampir kita dengan Allah, semakin hebat kita. Sebab tu yang kata ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah tu, yang setiap minggu dibaca oleh Pak Khatib tu.
Kalau diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Melayu kalau dulu-dulu, takutlah olehmu akan Allah. Yang dengar ni tak pernah datang ngaji. Bila dia kata takut, dia ajak kita takut kepada Allah, dia ingat macam takut dengan harimau. Dia kena lari. Sebab tu dia lari daripada surau. Dia takut. Takutlah kamu dengan Allah, kan? Takut lari. Padahal bila kita takut dengan Allah, kita semakin hampir dengan Allah. Macam budak takut dengan bapak dia. Budak yang kecil-kecil lah. Dia takut dengan bapak, dia dekat dengan bapak. Dia perlu bapak dia. Tapi kalau yang besar-besar ni, tak boleh datang. Selain daripada 4 darjat ini, hanyalah tempat permainan syaitan. Selain daripada 4 perkara ni, itu adalah permainan syaitan. Syaitan mengganggu kita. Iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agama, na'udzubillah, atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah, maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa, dan hendaklah engkau menghindari diri daripada mereka. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tolong orang bukan kerana Allah, kita tolong orang kerana nak supaya orang puji kita, itu mainan syaitan. Sebab itu dalam pertemuan yang lepas saya pernah bincang, tuan-tuan, perbezaan antara orang yang beramal ikhlas dengan tak ikhlas ni, yang boleh membezakan apa? Ilmu. Yang boleh membezakan ilmu. Saya bagi contoh. Sama ada orang yang melakukan amal ataupun orang yang melihat orang lain beramal. Kalau ada ilmu, yang beramal selamat, yang melihat orang lain beramal pun selamat. Kalau ada ilmu. Contohnya orang yang menderma. Bila mana kita derma, misalnya surau ni kita melancarkan tabung dana untuk nak tambah lagi bangunan misalnya, kita lancarkan dengan panggil pengurusi surau, buat permulaan. Dia pun ambil not 1000, ditunjuk masukkan. Maknanya sebagai orang kata apa, pelancaran lah, dimasukkan situ. Lepas tu baru diedar. Kalau orang tak ada ilmu, tuan-tuan, maka dia masukkan itu. Tengok aku masukkan 1000, kan? Aku pun boleh, takkan orang lain tak boleh. Maknanya nak bangga, habis. Amal tu habis, walaupun 1000. Tapi kalau dia masukkan tu memang 1000, memang dia tunjuk kat orang, dia selaku pengurusi, memang dia tunjuk orang. Tapi aku nak supaya orang boleh ikut aku isi tabung. Niatnya tu nak suruh orang boleh masuk, boleh bagi. Aku bagi 1000, orang yang kaya-kaya ramai ni, kalau kat sini bolehlah masuk 1000, tuan-tuan, menasabah, kan? Orang sini 2000 biasa, kan? Kalau orang lempit tak boleh. Kalau orang lempit, dia tengok wakil lah, Kalau orang lempit 100 lah, masukkan duit 100 tu, InsyaAllah orang akan ikut masuk 100. Niatnya tu supaya orang boleh ikut. Itu bukan riak, tuan. Tengok dalam kitab Hidayah ni, di ruang bahagian riak tu, kita bicara riak ni kita akan sebut dalam kitab ni. Begitu juga orang yang melihat. Kalau dia ada ilmu, dia tidak tuduh orang tu riak tu, nak tunjuk-tunjuk tu. Sebab dia faham beza orang yang beramal kerana Allah dengan orang yang beramal nak tunjuk-tunjuk ni hati orang yang menderma, hati orang yang melakukan. Kita boleh baca hati dia ke? Tak boleh. Sebab tu kita tak boleh menghukum orang tu riak tu tunjuk-tunjuk. Nak derma pun nak tunjuk. Tapi kena tengok yang masukkan tadi siapa? Pengurusi surau. Maknanya dia ada otoriti untuk melancarkan. Tak ada masalah.
Begitu juga macam kita isu satu ketika dulu ahli parlimen ke Dewan Perdana Negeri, dia pemimpin masyarakat, dia pergi ke kuil misalnya, dia pergi ke gereja. Jangan kita hukum terus. Apa tujuan dia pergi? Sebab dia ketua. Kalau kata wakil rakyat itu, rakyat dia itu, bukannya orang Islam semua, ada yang bukan Islam. Jangan kita tengok, ni syirik ini dah pergi kuil itu apa ni. Kita tengok tujuannya. Berbeza dengan kita yang tak ada kena-mengena. Apa tujuan kita pergi sana? Kita bukannya wakil rakyat. Itu boleh kita kata, ni pergi sana ni. Kecuali orang kenal, dia ni memang orang dakwah macam Hasan Al-Banna, itu lain. Tapi kalau lelaki, pergi surau pun tak pernah. Pergi surau pun jarang-jarang. Mengaji jauh sekali. Tiba-tiba kita nampak kat kuil. Itu boleh kita cakap. Itu mari kita kena ada ilmu. Apa-apa pun ilmu. Begitu juga dalam isu-isu yang lain. Dia ada, maknanya ada otoritinya, siapa. Jadi kita belajar dalam bab riya, dalam bab muju, dia beza. Kalau untuk buat sesuatu itu ada tujuan untuk meningkatkan ataupun menaikkan Islam, maka itu maknanya ikhlas, realistik. Tapi kalau kita buat tak ada kaitan, macam tadi nak supaya orang kata kita ada duit, apa habis. Jadi maknanya macam tadi kita yang 4 perkara tu, maknanya kita wirid untuk kita, untuk ibadat untuk kita. Jadi selain daripada itu kita kena ingat, dalam itu pun maknanya syaitan berganggu kita. Dan ketahuilah bahawa seorang hamba itu dipandang dari sudut agama terbagi kepada 3 darjat. Yang pertama, salim, selamat. Orang yang selamat iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan yang maksiat. Dia selamat. Yang fardu beres. Yang fardu pun kita kena ingat, bukan sembahyang saja. Yang fardu kita lihat dari sudut ibadatnya, dari sudut muamalatnya, dari sudut munakahatnya, dari sudut jinayat. Yang dinamakan yang fardu ni bukan dari sudut ibadat saja. Sebab tu dalam isu-isu yang terkini, yang terbaru, isu-isu hudud misalnya, kita kena faham betul. Kerana dalil hudud itu juga diambil daripada Al-Quran. Al-Quran yang sama yang kita ambil ayatnya sebagai dalil dalam bab sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Buat puasa, ayat dalam Al-Quran yang sama, dalam bab qisas sama. Dalam bab sembahyang, ayat dalam Al-Quran yang sama. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Tuhan yang sama. Jangan sampai dalam bab sembahyang kita boleh terima, dalam bab lain tak boleh. Dalam bab sembahyang kita boleh terima, sampai benda yang diarah tak boleh buat itu pun tak ada orang kata, tak ada kritik langsung. Contoh dalam bab sembahyang kita selalu buat. Apa makna sembahyang juga? Sesuatu perbuatan dan ucapan atau bacaan bermula daripada takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu kata sembahyang. Bermula dari bertakbir, Allahu Akbar, masuk sembahyang. Sebelum sembahyang, boleh tak kita makan? Boleh. Nak makan apa pun boleh, selagi halal. Nasi Arab pun boleh. Tapi kena ingat juga, bila takbir Allahu Akbar, nasi Arab yang kita makan sebelum takbir
walaupun tertinggal sebiji di celah gigi. Tengah baca Fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin, terkeluar pula daripada celah gigi tadi nasi Arab. Seketul panjang kan, mahal kan, nak dibuang sayang, mahal tu, 18 ringgit satu pinggan. Kita pun telan, batal. Di luar sembahyang tak ada masalah. Dalam sembahyang sebiji pun haram dan membatalkan sembahyang, tak boleh. Kita pun patuh, ada jadi kita keluarkan. Adab sembahyang tu jangan kita genudahkan, nak hilangkan apa nama sisa makan tu, kita pun genudah tu, ambil masuk poket. Bukannya najis. Jangan ambil uang kesian kawan tu sebelah, ambil masuk poket. Sebab tu kita ada tisu, ada sapu tangan. Tengok. Sebelum sembahyang boleh nak tidur. Tidur tak ada masalah, mendengkur pun tak apa. Tapi bila sembahyang, Allahu Akbar, jangan sampai tertidur kan. Tidur. Batal sembahyang. Sebelum sembahyang nak berjalan berapa langkah tak ada masalah, melompat pun tak apa. Bila dah sembahyang Allahu Akbar, bergerak lebih 3 kali, batal. Dalam kitab fiqh kata melompat walaupun sekali, batal. Tiba-tiba ada tikus lalu melompat bukan. Kita pun ikut kan. Tapi kadang-kadang bila cerita tentang wudu ni, kita banyak bertikai pula. Padahal dalilnya sama. Padahal sekarang ni baru dalam proses supaya diterima dulu. Bukannya cara pelaksanaannya tu belum bincang gitu. Kita kena ingat tuan-tuan. Cuba tengok dalam kitab fiqh. Tak payah kitab besar-besar, kitab kecil. Kitab Zadul Muta'alim yang kita belajar. Kalau zaman-zaman saya yang seumur usia saya lebih kurang 50 ni, yang 45-50 tu saya rasa belajar semua. Kalau sekolah agama di Selangor lah dulu, di kitab Zadul Muta'alim. Belajar 4, 5, 6, satu kitab tu belajar. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang, ada dua. Ini saya ada foto stek sikit. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang itu kan. Yang pertama, kalau orang itu meninggalkan sembahyang kerana ingkar, dia kata tak wajib. Ingkar hukum wajib, maka hukumnya seperti orang murtad. Tapi kalau orang tu meninggalkan sembahyang kerana dia malas, dia kata wajib, memang wajib, dah tahu wajib kata sembahyang, malas dan memudah-mudah, maka orang ini hukuman dia main dia kena dakwah dulu. Kita kena bagi dia dakwah. Sebab apa? Dia masih menerima Islam. Tapi kalau orang tu dia menafikan ataupun engkar dengan wajibnya, habis terkeluar dari Islam. Begitu juga dengan hudud. Jangan kita yang tak berapa faham ni kita terus tak boleh, hudud tak boleh. Takut nanti rosak akidah kita, keluar daripada Islam. Beza tu dia sebut. Sebab tu maknanya kita kena faham. Ni ada kat kampung itu, kita minum medan sama-sama, sembang kawan. Bila Ustaz, ini besok kalau sampai Selangor ni, Selangor adalah yang merintah pun lebih kurang kat Kelantan kata dia. Kalau sampai Selangor habis. Kenapa pula? Saya ni Ustaz bukannya faham sangatlah, tapi Ustaz waktu tu potong. Kalau dah tahu tak faham jangan cakap. Jangan bagi can cakap. Kan dia juga main, dia nak cakap merendah diri, saya bukan pandai sangat, tapi nak cakap juga. Itu masalah. Okey. Jadi yang pertama ni golongan yang pertama
orang yang selamat, iaitu orang yang mengerjakan segala yang fardu dan meninggalkan yang maksiat. Kita tinggalkan yang maksiat. Mana ada orang Ustaz yang tak buat maksiat, kita kurangkan maksiat. Bukan kita buat kerana kita nak buat, tetapi kita buat maksiat itu kerana terbuat. Tak apa. Jangan buat maksiat kerana aku nak buat maksiat. Jangan benar. Tapi kita mungkin buat maksiat kerana terbuat. Itu beza. Yang kedua, disebut sebagai rabih, artinya orang yang beruntung, yaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan yang maksiat, dan menambah pula dengan membuat bermacam-macam ketaatan dan yang sunat. Ini tahap kita dah kan. Yang pertama tu, itu sebenarnya tahap orang yang lulus saja. Memang benda tu kena buat. Dan ni sekarang ni tahap kita dah ni. Bukan setakat kita buat yang fardu, bukan setakat kita tinggalkan yang maksiat, kena tambah dengan benda-benda yang sunat. Benda-benda yang sunat ni tuan-tuan, yang pertama kerana syariat. Syariat dah sebut dah benda ni hukumnya sunat, maka kita buat. Bila masuk waktu duha, sunat solat duha, atau kita tambah. Setiap hari biar ada sekurang-kurangnya 2 rakaat tuan-tuan. 2 rakaat, 2 minit setengah ya. Kan? Ataupun kita ni sembahyang lambat sikit 3 minit lah. Jangan sekali-kali buat alasan tak sempat. Malulah dengan Allah. Allah Ta'ala bagi masa duha tu daripada sejam selepas subuh, lebih kurang sejam selepas subuh sehingga zuhur. Kalau sekarang ini pukul apa? Duha. Kalau misalnya maksud dulu 6.50 tadi, 7.50 lah kita kata. 7.50 tu boleh masuk duha lah. Sampai pukul 12, pukul 1, 1,5 lebih kurang. Tengok berapa jam. Atau kita kira pukul 8, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam. 5 jam tu kalau kali 60 minit, berapa minitnya? 1 jam 60 minit. Kalau kali 5 dah 360 minit. 300 minit. 300 minit nak ambil 5 minit. Ada duit 300. Nak keluarkan 5 ringgit. Bukan 5 ringgit, 50 sen lah. Nisbah gitulah. Allah Ta'ala bagi masa 300 minit, kita nak ambil 5 minit untuk sembahyang duha, tak sempat. Itu melampau. Boleh ambil di awal pukul 8 5 minit, boleh ambil pukul 9 5 minit, boleh ambil pukul 10 minit. Jangan sampai tak sempat. Itu syariat maknanya. Bila sampai bulan Ramadan, adanya tarawih. Itu maknanya sunat-sunat yang disyariatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sunat-sunat kerana maslahat. Sunat-sunat kerana maslahat. Apa maslahatnya? Untuk merapatkan silaturahim. Apa programnya? Gotong royong. Sunat. Apa maslahatnya? Bantu-membantu sama Islam. Apa programnya? Gotong royong kenduri kahwin. Tafadhol. Sunat. Apa program, apa tujuannya? Nak menambahkan ibadat. Apa programnya? Tahlil. Tafadhol. Itu namanya maslahat. Selagi tidak ada hukum haram, maka benda itu harus. Asalnya harus. Bila maslahatnya untuk kepentingan awam, umum, dan juga untuk kepentingan agama, sunat. Tafadhol. Hukum kan 5 tuan-tuan. Bermula daripada wajib, sunat, harus,
makruh, haram. Kita ni dipagari dengan 5 hukum. 5 ni yang tak boleh buat mana? Satu je yang tak boleh buat, haram. Makruh masih boleh buat walaupun dibenci, boleh buat. Maknanya apa? Ketika maknanya kemudaratan lebih, cari kemudaratan yang kurang. Ya apa? Makruh tadi lah. Kalau buat ni haram, kalau buat ni makruh, awak itu ambil yang makruh. Jangan buat ni sunat, buat ni makruh, ambil yang makruh. Itu tak betul. Maknanya dalam 5 hukum ni 4 masih boleh buat. Tapi kalau itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, maknanya Islam beratnya. Padahal Islam ni mudah, senang. Macam kita sembahyang berjamaah. Ada orang kat kampung lah, kita orang kampung. Dia kata, aku bukan tak nak pergi masjid besar nak berjamaah, tapi aku kerja. Cuba bayangkan, kalau aku pergi masjid nanti lepas sembahyang ada wirid lagi yang pukul berapa saya nak keluar. Saya kata, yang wajib tu sembahyang berjamaah ni, awak ada maslahat lain. Lepas sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum, orang Jawa kata kelepat, pergi. Awak ada maslahat lain. Wiridnya kat mana? Tak kereta lah. Ada masalah kan kereta? Kau jadi batal wiridnya bila masuk kereta? Tak ada kan? Itu bijaknya orang ada tu. Kami sampai kat kereta, bila? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ada syarat wirid, wirid lepas sembahyang. Jangan ada putus mualan. Ada? Tak ada. Tak ada masalah. Lepas sembahyang, pergilah pulang, uruskan itu masalah lain. Sebab wirid itu tuan-tuan, wirid lepas sembahyang itu maslahat, bukan syariat. Maslahat kita. Jangan makna itu. Dan sebab tu wirid itu pun, pahalanya sendiri-sendiri tu. Walaupun kita baca sama-sama. Baca sama tu maslahatnya apa? Nak mendidik orang. Orang kita ni kalau main sama-sama tuan-tuan, tak apa yang dibaca, yang tersungguh-sungguh. Tak kaya Pak Imam lepas sembahyang jangan baca kuat-kuat. Baca juga tapi jangan baca kuat-kuat. Astagfirullahnya perlahan, masing-masing tu. Ada yang itu bertoleh kanan kiri. Dia tak tahu nak buat apa. Tak cari buat. Bukan yang budak-budak, yang janggut dah putih ni. Putih macam saya lah, muda lagi tapi dah putih. Tak tahu nak buat apa. Jadi kita sama-sama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maslahat nak mengajar orang. Jangan kata sudah pula putih semua bid'ah. Lepas ni jangan sarapan nasi goreng kepak ayam. Nabi tak pernah makan nasi goreng kepak ayam. Lagi kalau pergi pasar makan, beli apam balik. Nabi tak pernah jumpa apam balik. Tak ada masalah tuan. Jadi maknanya kita orang yang beruntung, orang yang buat yang fardu, tinggalkan maksiat, perbanyakkan yang sunat. Yang sunat kita bincanglah, yang syariat ataupun yang maslahat. Maslahatnya apa? Macam saya sebut tadi, silaturahim. Programnya apa? Main bowling, apa tahu? Dapat pahala. Main bowling pun boleh dapat pahala. Cuma nak jagalah. Kalau yang masalah ni dia ada 2 syarat. Yang pertama syaratnya nawai tujuan dia. Kalau macam orang sekarang ni dia buat kita kerja kan, apa objektif dia? Kita buat program main bowling, apa nama Aljatan Puasa Surau dan penduduk. Objektifnya apa? Merapatkan silaturahim. Kedua, cari dana. Tujuan itu tujuan objektif. Yang kedua, jangan ada unsur maksiat.
Kita buat pertandingan bowling, maksiatnya apa? Kita kutip, siapa nak main, yuran dia RM20. Kita kumpul-kumpul, pesertanya ada 100. 20 kali 100, 2.000. Kita gunakan 2.000 tu untuk beli hadiah. Kita bagi pemenang. Itu jadi perjudian. Tak boleh guna duit yuran itu untuk hadiah. Hadiah cari sponsor lain. Yuran tadi untuk pengurusan boleh. Untuk pengurusan, untuk makan minumnya, untuk beli kasutnya misalnya, kan? Jangan hadiah. Hadiahnya cari sponsor lain. Maka main bowling tadi tak masalah, dapat pahala juga. Sebab apa? Sebab kita adalah ahli ibadah. Bila mana kita mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita orang Islam, kita adalah ahli ibadah. Tidak ada suatu benda yang kita buat yang terlepas daripada pemerhatian Allah, penilaian Allah, ganjaran dari Allah. Jadi jangan susah hati. Mana apa yang kita buat? Ini kita duduk kat masjid, kat surau, walaupun nampak rehat, kan? Tapi tuan-tuan, setiap saat yang kita berada dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala berikan ganjaran sekurang-kurangnya 10 pahala. Kullu hasanatin bi'asri amsalha ila 700 dhafin. Tiap-tiap kebaikan Allah Ta'ala akan berikan pahala 10 hingga 700. Sekurang-kurangnya 10 setiap saat. Kalau pergi masjid, ya, jalan kaki setiap langkah, maknanya tidak terlepas daripada ganjaran Allah. Jadi buat kerja pun semua ada pahala juga. Selagi tidak ada dalil nas kata haram, boleh buat. Sama ada dalam kategori harus, sama ada dalam kategori sunnah, sama ada dalam kategori makruh. Cuma mungkin ada silap sikit. Lepas tu kita ni kadang-kadang buat program ni kita 3 dalam 1, 5 dalam 1, ataupun all in one. Contoh dalam bab kita tadi lah, kita main bowling tadi kan, ada bab silaturahim, ada nak mencari dana, apa lagi, mungkin ada jamuan, kita cari apa ni sponsor untuk jamuan. Mana kat situ adanya ibadah, ibadah makan-makan tadi, jamuan tadi ibadah juga, siapa yang bagi sponsor. Begitu juga kita, contohnya kita ni datang masjid kan, yang pertama ibadah apa? Sembahyang berjamaah. Dalam sembahyang jemaah tu kita jumpa kawan, ada ibadat lain. Kemudian ada tazkirah lagi, ibadat lain. Begitu juga dalam majlis tahlil kenduri, ada bacaan tahlil dia, bermula daripada istighfar, Fatihah, kemudian surah Ikhlas, kemudian ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat akhir dalam surah Al-Baqarah, kan, dan macam-macam lagi. Maknanya ada zikirnya, la ilaha illallah dan sebagainya. Kemudian ada jamuannya, ibadat juga jamuannya, macam-macam. Kadang-kadang silapnya pada jamuan, silapnya pada jamuan. Jangan ada hukum semua, betulkan yang jamuan tu. Dalam isu tahlil misalnya sekarang yang kita buat, saya kaji yang kampung punya lah, sini saya tak pasti. Yang kampung punya saya lihat salahnya dalam bab jamuan. Itu yang dalam proses pembetulan. Sebab kita ni dalam kitab kata, bagi orang yang ahli mayat, ahli mayat ni maknanya
orang yang berhak menerima takziah. Orang yang berhak menerima takziah. Sebab apa kita bagi takziah? Sebab dia sedang orang kata berkabung. Hari pertama tu dia berkabung, sedih, dia sedih. Maka orang yang sedih makruh menyediakan makanan untuk orang yang gembira. Jadi ahli mayat tadi, orang yang menerima takziah tadi, hari pertama tu dia tak boleh sibuk-sibuk buat makanan. Lepas tu dia jamu orang makan. Itu yang dalam kita kata makruh yang dicela. Dia tak kata haram, dia kata makruh yang dicela. Sifatnya pun dia sedih, tapi dia terpaksa sediakan makanan untuk orang lain. Itu isunya. Nak betulkan macam mana? Tempat yang ada khairat kematian, bila ada kematian, tuan rumah jangan sediakan makanan. Khairat kematian tanggung makanan dia. Selesai masalah. Zikirnya, tahlil yang kita bawa tu tak ada masalah. Dalam kitab kata tak ada masalah. Yang membaca dapat pahala arwah, mayat tu ada dapat pahala. Walaupun yang membaca itu diupah, main dia membaca tahlil tu dengan dapat upah, dapat juga pahala. Macam orang mengaji Quran, boleh tak menerima upah? Boleh. Dia bukan diistilahkan menjual agama. Sebab kalau dia tak ajar Al-Quran itu, orang tak boleh, tak pandai jadi Quran. Bila tak pandai Al-Quran, macam mana nak beramal? Maka dia diharuskan menerima upah. Orang mengajar Al-Quran, isunya cuma menyediakan makanan oleh orang yang ahli mayat, yang disebut sebagai orang yang berhak menerima takziah tadi. Dia membuat makanan, itu isunya. Jadi betulkan yang kesilapan tu. Kalau ada khairat kematian, tanggung makanan tu. Yang itu pun hari pertama tu kan, yang makruh. Hari seterusnya tak ada masalah. Cuma dia ulama kata akan menjadi haram jika menggunakan harta anak yatim. Akan menjadi haram jika menggunakan harta anak yatim. Siapa suruh pakai harta anak yatim? Kan? Jangan gunalah. Tapi macam mana? Sebab ramai orang yang jahil. Inilah tugas orang yang pergi masjid, ke masjid, orang yang biasa pergi masjid. Bila ada satu kematian, yang meninggal itu ada anak-anak kecil, orang masjid kena datang awal-awal. Datang awal-awal keluarga tu, ingatkan, kamu ni cakap dengan balu, kamu masih ada anak-anak yatim. Jangan gunakan harta si mati untuk buat kenduri. Apa yang macam mana nak buat kenduri? Kalau kat kampung dia ada istilah duit jam. Sini ada duit jam. Kalau ada kematian dia letak jam. Kenapa jam? Jangan tanya. Saya tanya orang kampung, tak ada yang berani jawab. Yang tua-tua pun tak boleh jawab. Saya kata kenapa mesti jam? Saya pernah tukar, dia tukar balik. Saya tak tahu, tak apalah. Yang penting kenapa mesti jam? Pakailah duit jam. Sikit ustaz, berapa? 200. Oh alah 200. 200 dapat apa? Dapat karipat. Bagilah karipat. Yang kau sangat nak sangat bagi nasi ayam tu buat apa? Nak nasi Arab buat apa? Lepas kita ni yang ngada-ngada sebetulnya, yang pergi masjid selalu ni ngada-ngada. Termasuk saya lah kan. Kita ni termasuk saya. Bila orang jemput pergi kenduri yang kita gatal kan, kenduri je, tahlil je, tak ada apa-apa keluar ke? Tanya juga, ditunggu juga. Bila tak keluar apa-apa tu, seminggu pakai kopi, cerita tak habis. Tahlil di rumah tu harap nak makan karipat atau benda pun tak keluar. Padahal tak ada masalah. Lepas tahlil, terima kasih tuan-tuan yang hadir, kita baliklah.
Tak ada masalah. Kalau ada, lagi bagus. Cuma jangan guna harta yatim. Itu je. Lepas tu, jangan kita pukul pula, main pukul harta je. Ini ada kampung belakang. Kita buat tahlil. Kita buat tahlil. Habis itu kita buat tahlil, orang sebelah cuy. Ustaz, kenapa kita buat tahlil Ustaz? Haram ni Ustaz. Jatuh haram kenapa kau duduk sini? Saya tembak aja gitu kan. Rupanya nawai itu dia datang tu, dia nak duduk belakang sebelah imam. Rupanya dia ada misi dan misi dia. Habis tahlil kan, baca doa habis dia cuit. Tak, kenapa kita buat tahlil tak? Kan tahlil ni haram. Saya kata dah tahu haram, bawa kau datang. Taklah Ustaz. Kenapa haram? Bila Ustaz kita pakai harta anak yatim, kau kenal tuan rumah ni? Tak. Dah tak kenal macam mana kau tanya? Kau tahu tak? Anak dia ni ada berapa orang? Anak dia ni umur yang paling bungsu. Yang bungsu ni berapa umur? Dia ada anak yatim ke tak? Dia tak siasat lah Ustaz. Alai kali siasat lah. Dia ni anaknya 4 orang. Yang bungsu umurnya 30 tahun. Anak yatim apa? Dia main rata tu yang pukul. Yang meninggal 2 dah, umur 70 lebih. Ya. Dia kata haram sebabnya guna harta anak yatim. Dia kata harta anak yatim apa? Anak dia tu yang bungsu umur 30. Lepas tu saya cakap, anak dia kerja semua dah. Mustahil ke kalau buat kenduri ni pakai duit anak-anak dia? Mustahil kan? Tak mustahil lah tadi. Tak mustahil, apa masalahnya? Mungkin anak dia yang sponsor. Anak 4 orang, malam pertama anak A sponsor, malam kedua anak B sponsor, tak masalah kan? Takat 300. Ya, isunya di mana rosak, di situ betulkan. Jangan di mana rosak kita robohkan, buat baru. Letih kalau buat baru. Tak perlu buat baru. Itu je isu ya. Ni kita nak buat yang sunat tu. Ya. Kemudian yang ketiga, al-khasir, artinya orang yang rugi, iaitu orang yang taksir atau cuai daripada membuat sesuatu yang fardu. Ini orang rugi kan. Yang fardu pun tak selesai. Sembahyang tak selesai. Ini sebahagian besar ni tuan-tuan, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, itu kita kena risau. Sembahyang tak selesai. Sekarang berapa ramai orang tak sembahyang tuan? Tutup aurat tak selesai. Jual beli tak selesai. Sekarang ni isu GST, saya tak nak isu tu. Isu GST saya nak isu remeh-temeh. Air ni kenapa 50% GST? Air mineral selalu RM10, ada RM1, tiba-tiba kita beli kata RM1.50. Kerana mahal GST, mana reset tak ada. Tahap tu, bentis tu. Kalau dia menipu tuan-tuan, 50% tu halal tak? Allah Akbar. Jangan suka-suka. Kalau mungkin kita sangka baiklah GST ni, kita kata memang ada arahan begitu. Saya nak cerita orang yang jual, dia tak daftar GST, tak apa, tiba-tiba GST kata dia. Dia naikkan harga. Kemudian yang main suka-suka ni, dia apa nama? RM1.23. Dia ambil duit kita RM1.30. Penyelarasan bukan? Dia apa nama istilah? Dia tak nak ambil sen-sen ni, digenapkan. Dia tak cerita dengan kita, tak ada ijazah kapal kita, main ambil je 7 sen. Halal ke haram? Jangan kata 7 sen je, 3 sen je. Kalau nak genapkan, kena cakap tu. Ini RM1.23. Saya ambil 25 sen. 2 sen kita genapkan sebab tak ada duit. Ataupun sebab peraturan itu, tak apa. Jangan main ambil-ambil je. Kita berniaga ni 2 sen tuan-tuan, kalau kena 100 orang, itu yang sahabat kita buat berkuliah kan. Orang berniaga ni
memang rezeki apa orang kata 9 ya. Tapi nak masuk surga bukan senang. Kalau dia ikut peraturan, insyaAllah Abu Bakar orang niaga, sahabat-sahabat niaga. Tapi kalau cara berniaga macam Abu Bakar, tak ada masalah. Macam Abu Bakar sendiri tak ada masalah. Tapi kalau cara berniaga macam Wak Bakar, masalah. Itu kena ingat. Jangan kata masalah GST. Karena perlukan GST, naikkan harga GST. Padahal tak ada apa-apa. Sebelum dengan selepas GST ni tak ada apa-apa istilahnya yang melibatkan terpaksa naik harga perniagaan dia. Sebab bukan semua perniagaan ada kaitan dengan GST ni kan. Macam isu naik harga lah, naik minyak. Kawan tu jual cendol masih guna lama. Keren. Datang naik basikal je. Dia kata naik harga. Kenapa? Minyak naik. Alasan minyak naik. Ini cerita betul kan? Saya tanya. Kita beli kat dia kata sebab minyak naik. Awak datang naik basikal, parut pun pakai tangan. Sebelum tu saya tanya, air batu buat sendiri ke air batu beli buat sendiri? Apa masalah? Kenapa perlu kata naik minyak naik harga? Tak ada kaitan pula. Jangan mahal kita nak. Kata jangan kita purata. Jangan purata. Dia ada tempat-tempat dia. Jangan kita ambil kesempatan. Jadi maknanya golongan yang ketiga ni, golongan yang rugi. Kalau maknanya ibadat kita tak sempurna, yang fardu tak sempurna, maksiat kita buat, yang sunat-sunat langsung tak ada tambahan. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan pada kuliah kita pada pagi ini. Marilah kita sama-sama tuan-tuan, kita memperbanyakkan. Kita kena ingat umur kita itu adalah lubuk kepada pahala. Allah Ta'ala bagi umur kita, maknanya itulah modal kita. Gunakanlah sebaik mungkin untuk pahala kita. Lepas ni kita minum misalnya medang, gunakan medang tu untuk dapat sumber pahala. Lepas ni kita buat apa? Jadikan sumber pahala. Yang fardu kita jaga betul, yang sunat kita buat. Tak payah ada isu gaduh-gaduh kan. Jangan gaduh-gaduh. Jangan isu kecil jadi masalah. Kita ni orang mengaji, macam kita sembahyang. Ada orang yang tak mengaji, dia pergi Mekah. Sampai Mekah dia tak boleh nak sembahyang. Dia tengok orang buat salah. Orang tu sembahyang macam itu. Kenapa orang tu sembahyang macam itu? Kenapa orang sembahyang tu macam itu? Dia bingung sendiri. Yang aku buat ni betul ke? Sampai Mekah tak boleh nak sembahyang. Tengok orang sembahyang cara lain, tengok orang sembahyang cara lain, tengok orang sembahyang lain, lepas tu dia kata, aku buat ni betul ke? Sebab apa? Tak yakinnya ilmu. Padahal benda tu masalah khilaf kan. Maknanya dia ada 5 cara. Macam orang nak buat canai, ada orang tebar macam itu, ada orang tebar macam itu, ada orang tebar gitu-gitu. Bapak mak kita tebar tarik pun kan, tak ada masalah. Ikut kita punya kesesuaian. Yang penting tebarnya tu guna tepung. Itu dia. Kita kena tahu mana yang fardu. Sembahyang fardu tak ada khilaf. Kat mana-mana sembahyang. Dia suruh kelakuan, angkat tangan. Angkat tangan ni sunat. Biasanya yang khilaf ni benda yang sunat tuan. Yang wajib biasa tak khilaf. Benda sunat, angkat tangan. Jangan kita kecoh, angkat tangan gitu ke, lurus ke. Bahkan tuan-tuan kalau satu hari nak buat kelainan sikit, bosan, Allahu Akbar, tak apa kan, tak batal. Cuma Pak Imam jangan buatlah, sebab nanti orang bingung. Kalau orang lain buat tak masalah. Nak cerita tak membatalkan sembahyang, cuma dia khilaf. Jadi kita kena pandai lah, cerdik tu kata kena belajar. Jangan pula ada isu sikit kita perlu pening. Lama-lama tinggal masjid, dia kata kat masjid ni bingung lah tu.
semua tak betul itu tak betul, dia penggaul dia. Sebab itu kadang-kadang isu bawa anak. Isu bawa anak. Cuma siapa bawa anak dia kena jaga lah. Bila sampai bawa anak dia tinggalkan, dia biarkan. Ada orang tengah ceramah buka tutup paltih kan. Bapaknya selamba je, jangan. Dia bawa anak dia jaga. Yang tak jaga tu menjadi isu. Isunya apa? Bawa anak tak jaga. Bukannya bawa anak, isunya tak dijaga anak tu. Itu dia betulkan. Jangan kita marah dia pula. Kau datang bawa anak menyusahkan orang, semua orang berdosa, dia pun tak datang. Dan yang nak datang ke masjid tak berapa ramai. Yang nak bawa ni pun masalahnya dia bawa anak tu tak jaga, betulkan dia. Cakap baik-baik. Anak kau ni kalau boleh lewat kuliah ni suruh dia main kat luar. Kita pun bagilah tempat bermain, kan? Tak ada masalah. Isunya dia kacau tempat ceramah tu, contoh gitu. Jangan kita marah dia merajuk lah nanti. Macam budak-budak muda kan, dia datang, kadang dia buat hal dia, kita lebih baik tak boleh datang. Marah dengan dia, kita lebih baik tak boleh datang. Memang tak datang. Kau datang ni dah bayar, jempol dah. Tapi kalau boleh datang, duduk dalam lagi jempol. Tak ada masalah. Jadi itulah maknanya tuan-tuan. Di sini Imam Ghazali menyebutkan siapa orang yang selamat, siapa orang yang beruntung, dan siapa orang yang rugi. Jadi insya-Allah kita sama-sama boleh meletakkan diri kita ni di tempat yang baik. Wallahu a'lam. Semoga kita mendapat rahmat dan keberkatan dari kuliah kita pada pagi ini. Kalau ada tu nak berkongsi, nak tambah, nak berkongsi masalah. Tak ada insya-Allah. Mungkin kita diberikan kepahaman dalam agama, diberikan kemudahan untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma afta' abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadha jam'ana marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu